Selamat tahun baru. Selamat Sama-sama. tahun baru, Doktor. Oh, semangat doktor kita ni. Tapi sebelum semangat kita ni, doktor berada di sana di Perak, bagaimana keadaan cuaca tu, doktor? Alhamdulillah. Pagi tadi hujan sedikit, saya boleh nampak di luar lah. Angin sepoi-sepoi bahasa sedang bertiup. InsyaAllah saya rasa sehari dua cuaca pun, matahari pun malu-malu nak keluar ni. Walaupun dah dekat pukul 12 ni, masih lagi redup macam tu, Farid. Alhamdulillah. Okey, baik. Doktor, terima kasih bersama kita hari ini. Kita nak sembang-sembang tentang kewangan sikit. Sebab yalah dah 2 tahun ini ada situasi yang kita tak jangka, COVID-19, dan yalah ramai yang terkesan juga. Jadi macam mana ni untuk tahun 2022 supaya kita lebih bersedia dengan situasi-situasi yang susah kita nak jangka, Doktor? Tahun berbelanja, tahun berjaga-jaga, tahun menyimpan atau bagaimana? Doktor, silakan. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin, terima kasih Hawa. Wanita hari ini, kita menjangkakan ada beberapa perkara yang akan berlaku lah. Sebagaimana cuaca kita tengok tadi, dia akan datang dengan tanda-tanda. Ya. Kita tengok begitu sebab ada satu perumpamaan tu, dia kata rumput tidak akan hijau tanpa air. Begitulah perumpamaan dia. Sama juga dalam kewangan, ya. Kita tengok 2 tahun ini berlaku sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tak pernah jangka satu ketika kita kena duduk di rumah, ada satu wabak penyakit yang datang dan sebagainya. Selama ni kita tak begitu peduli sangat tentang keuangan dan sebagainya. Sebab apa? Kita yakin bahawa kita akan tetap dapat duit, kita adalah sedikit simpanan, consistently dan sebagainya. Nah, hari ni kita belajar sesuatu benda yang barulah. Baru-baru ni saya tengok apa, ramai orang kongsi ramai orang kongsi beg kecemasan. Perasan tak? Orang letak beg macam Farin, dia tak risau. Dia kaya raya dah. Betul. Dia tak Amin. risau topik tu. 2022, amin. Kita ni awak. Jadi beg kecemasan ni orang cerita kena ada macam-macam. Kena ada power bank, kena ada solar. Mulai sekarang 2022 ni kita bincang juga dengan keluarga kita untuk menyediakan beg-beg kecemasan keuangan ini. Sebagai suami yang handsome macam Farin ini, Alhamdulillah. berapa banyak duit yang kita perlu ada tahun 2002 ni sebagai standby. Dengan perubahan-perubahan cuaca, perubahan-perubahan ekonomi, kita tengok semalam beberapa kos pengangkutan mula meningkat, bawa barang luar masuk dan sebagainya, kebergantungan kita juga tinggi terhadap sumber-sumber makanan daripada luar ni. Jadi kita menjangkakan harga barang juga akan naik. Sebagai suami yang handsome, kacak, maknanya kita kena sediakan dana untuk keluarga kita. Dan dana ni kita sebagai macam beg kecemasan tu je lah, kita kena standby. Berapa banyak? So kalau bagus, cantiknya kurang lebih 6 bulan daripada nilai gaji kita. Itu yang paling bagus dan baiklah untuk kita. Bagi orang bujang pun, janganlah rasa kita orang bujang tak perlu risau, tak ada apa. Okey. Saya nak pesan gini, orang bujang, waktu bujang ni lah yang paling ideal dan bagus untuk buat simpanan dalam 30 hingga 40% gaji. Sebab apa? Sebab waktu ni komitmen kita tak sebesar dengan lelaki-lelaki yang dah kahwin ni ataupun orang-orang yang berkeluarga ni. Orang yang berkeluarga ni, kadang-kadang nak simpan 10% pun keluar air hidung tu. Inilah susah nak simpan 10% Jenuh ni. ya? Jenuh. Tapi bagi orang bujang ni bukanlah maksud dia tak ada komitmen. Tetapi manfaatkan waktu kita bujang ni, simpan dalam gaji kita dalam 30-40% daripada gaji yang kita dapat tu, kita allocate, kita simpan dan kita jaga dengan baik untuk tahun ni. Saya tersenyum tergelak tu apa? Saya faham sangat. Saya dapat merasakan apa yang doktor katakan tadi tu. Orang bujang kan jadi suami ni dia lain sikit. Okey. Tapi doktor, tadi kita dah terangkan bagaimana 2022 kita sangat digalakkan dan perlu ada beg kecemasan dan sebagainya. Okey, tapi kita nak merujuk kepada apa yang dah berlaku. Saya pasti kebanyakan yang dah ada beg kecemasan, apatah lagi yang tak ada, sudah merosot. Kerana dengan apa yang terjadi di penghujung tahun ini, banjir dan sebagainya. Jadi apa pilihan yang mereka ada? Sebagai contoh, barang keperluan rumah, barang makanan, nak perbaiki rumah dan sebagainya. Ada orang kata, pinjamlah untuk perbaiki. Adakah itu pilihan yang tepat? Atau apa sebenarnya pilihan yang mereka ada, doktor, untuk kembali bangkit? Okey. Sebenarnya kita tak banyak pilihan pun dalam hidup kita. Tetapi itu tidak menjadikan bahawa untuk kita kalah dalam hidup ini. Sebab macam Farin kata tadi, kalau kata kita ada 6 bulan, kita bukan 6 bulan dah sekarang duduk kat rumah. Kita dah 24 bulan dah. Kita dah. Jadi kalau orang kata siapa yang bagus, banyak mana simpan pun, kalau keadaan dah jadi macam ni dan sebagainya, maka akan habis juga dan sebagainya. So apa pilihan-pilihan yang kita ada? Sebenarnya nombor satu, mana dia kita kena start menilai. Saya selalu sebut kepada pelajar saya, kepada kita kena diagnose keluarga kita. Perbelanjaan keluarga kita ni kita kena diagnose. Sebab kadang-kadang kalau nak cerita cukup tak cukup ni, kadang-kadang percayalah,
sebelum datangnya pandemik pun kita masih lagi bahas tentang tak cukupnya. Apatah lagi waktu datangnya pandemik. Betul ke tidak? So makna dia apa? Kita duduk, sit down dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, kita sit down, kita senaraikan apa yang menjadi keperluan kepada keluarga kita. Kadang-kadang ada benda yang sebenarnya kita rasa perlu tapi tak perlu pun. Tak salah kalau bangun pagi kita jelang air, masak air, pindahkan air masuk daripada kita tekan je air keluar, air yang panas kan, kita kena bayar bulan-bulan. So ada benda yang kita dah rasa benda itu sebagai satu keperluan dah. Ya? Hakikatnya tidaklah menjadi satu keperluan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang kita boleh usahakan sebenarnya, ya? Kita lihat semak apa aset-aset yang kita ada yang mudah dicairkan. Ada simpanan-simpanan kita ataupun ada aset-aset kita yang sebenarnya kita boleh cairkan, kita boleh gunakan dalam waktu duit kita habis, waktu dalam keadaan kita bencana ni dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah manfaatkan apa yang kerajaan isytiharkan. Saya tengok semalam kerajaan ada buat pengumuman dan sebagainya, ada beberapa proses untuk kita survival hidup dan sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya Farin dalam keadaan sekarang ni, kita kena kenal pasti di dalam keluarga kita ni yang mana keperluan dan yang mana kehendak. Kadang-kadang kita ni tak pernah pun dididik ataupun diajar pun tentang pengurusan kewangan. Sebab itulah saya gariskan ada kurang lebih 3 benda yang kita kena cuba usahakan belajar tahun ini. Nombor 1, belajar menggunakan duit. Kita tak pernah diajar pun tentang guna duit. Pegang duit, belek duit, yang kita diajar dapat gaji, habiskan duit. Belanja. Macam tu kan. Yang kedua, kita tidak diajar menjaga duit. Dia beza dengan menggunakan duit. Menggunakan duit ni pun tak diajar. Yang kedua ni menjaga duit. Menjaga duit ni maknanya lepas kita dapat, macam mana kita nak jaga duit? Ada orang dia boleh menabung tetapi tak lama Farin. 3 bulan lepas tu hanyut, hilang sebab dia tengok, ya Allah banyaknya duit aku. Yes. Jadi menjaga duit ni juga perlu satu seni yang baik, yang bagus. Supaya kita, contoh saya nak beritahu lah, contoh menjaga duit ni macam mana kan, contoh macam ni. Kita letak dalam, katakanlah kita dapat duit, kita nak simpan. Ada orang dia boleh bersimpan lama, dia boleh simpan bertahun-tahun. Ada orang 6 bulan lepas tu dia kata, ya Allah kaya ni kan. So simpan di akaun yang kita susah nak keluarkan. Sebab tu saya selalu sebut. Ada orang kalau dia susah letak dalam akaun yang tak ada ATM card, boleh mudah. Maksudnya kita tak ada ATM card kan, tengok dalam online bank, ya Allah banyak, transfer lah kan. Jadi cari benda yang ada. Dan akhir sekali usahakan benda ni, belajar gandakan duit. Macam mana doktor? Macam mana kita dapat RM100 ya, daripada RM100 macam mana kita nak bagi jadi RM200, daripada RM50 macam mana nak bagi jadi RM100. Belajarlah sedikit ilmu pelaburan, investment, pelaburan-pelaburan yang patuh syariah dan sebagainya. Kalau tak tahu juga belajar dengan Fahrin, dia paling kaya. Amin. Banyak doa dapat ni. Nak gandakan duit ni. Dia bergandakan duit. Jangan pula pergi ambil mesin photostat duit tu ya. Itu tak boleh. Okey. Baik. Doktor, di penghujung ni Hawa ni dia suka berbelanja doktor. Jadi dia nak tanya ni, apa tips dan nasihat bagi mereka yang gemar berbelanja, melancong dan sebagainya lah untuk 2022 ni? Sebab nak tak nak doktor, kita kadang-kadang ada kehendak kita juga. Jadi kita menyimpan laki bersama. Menyimpannya juga. Seringkasnya doktor, silakan. Terima kasih Marian, terima kasih Hawa. Dia sebenarnya setiap orang ni tak akan sama. Sebab itulah dalam beberapa buku kewangan yang saya tulis, kita tengok jari kita tak akan sama dengan sesiapa. Nasihat, pandangan yang saya bagi ni mungkin sesuai dengan Farin, mungkin sesuai dengan Hawa, tetapi mungkin tak sesuai dengan orang lain. Sebab itulah akhirnya kita kena tanya diri kita. So kalau katalah dalam keadaan kita sekarang ni kita start rendahkan sikit. Kita nak berjalan juga. Tapi dalam keadaan pandemik, kita tengok orang tahun baru pun orang tak sambut dan sebagainya. So instead of kita pergi ke Honolulu melancong, kita pergi ke Kota Kinabalu. Saya rasa okey je, tak ada masalah pun ya. Maknanya dia kita belajar rendahkan sedikit impian kita. Boleh je, tak ada masalah. Siapa yang ada duit pergi berjalan dan sebagainya. Saya petik sedikit kata-kata Manan Said. Dia kata apa? Kerjakanlah sesuatu masa mudamu yang akan memberi kebahagiaan hidup di masa tuamu. Kerjakanlah sesuatu di sepanjang hidupmu yang akan memberi kebahagiaan hidup sekarang dan selamanya. Menjadi tua itu takdir, menjadi dewasa itu pilihan. Dia kata hidup harus menerima dengan seindah-indah penerimaan. Baik. Hidup harus difahami dengan setulus-tulus pemahaman dan hidup harus dinikmati dengan penuh kebahagiaan dan kesyukuran. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tetapi kita tidak harus sempurna untuk menikmati hidup ini. Tidak ada yang murah dalam hidup, tetapi bukan bermakna hanya benda mahal,
menjadikan hidup kita itu bahagia. Ya, Baik, betul. saya kira kata-kata itu merupakan satu penutup daripada Dr. Azizul. Terima kasih sekali lagi Doktor kerana berkongsikan bersama dengan kita pelbagai tips kewangan untuk 2022. Terima kasih sekali lagi Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Hawa, terima kasih Farin. Selamat tahun baru.